Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali kita di Next Step Malaysia. Untuk kali ini dalam rancangan respon untuk minggu ini kita ada tetamu yang istimewa yang kami bawakan kepada anda untuk mendapatkan respon beliau. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Azmi Hassan yang merupakan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Zawi. Sihat ya? Sihat macam biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof di rumah ketika ini? Ya, saya di rumah. Baik, kita santai saja Prof untuk respon kali ini. Rakyat Malaysia ingin mendengar respon daripada Prof tentang bajet 2023 yang telah pun dibentangkan pada Jumaat lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia. Jadi apa di antara komen ataupun respon pertama Prof untuk bajet 2023 ini? Ya, kalau nak dibandingkan dengan pembentangan yang sebelum-sebelum ini ataupun Menteri Kewangan, Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Anwar dilihat tidak menjurus kepada katakan tidak memberi tahu bahawa ini adalah untuk Bumiputera. Beliau tidak mengatakan secara terperinci. Kalau bandingan Tan Sri Muhyiddin ke ataupun Datuk Seri Ismail Sabri, ada dinyatakan secara terperinci ini bahagian hak-hak untuk Bumiputera, tapi tidak ada dinyatakan secara terperinci oleh Datuk Seri Anwar. Tetapi ada manfaatnya, ada bahagiannya, cuma tidak diterperincikan. Jadi itu bezanya saya nampak. Bila saya sebut Bumiputera tu, saya nak menjerumus kepada tajuk hari ni lah. Kalau kita Bumiputera, itu Melayu, kaum Melayu memang tidak diperincikan. Jadi itu yang saya lihat utamanya perbezaan sekarang dengan yang dulu, Zawi. Dan alang-alang Prof menyebut tentang Bumiputera, Melayu dan sebagainya ini. Prof, kalau kita lihat itu pandangan kita di media. Kalau kita lihat daripada pandangan masyarakat pula, ada juga antara mereka yang bersuara yang mengatakan bahawa bajet kali ini dikatakan ialah langkah berani Perdana Menteri untuk tidak menyediakan orang kata peruntukan yang dikatakan sebagai gula-gula ataupun nak ambil hati ataupun nak menggembirakan rakyat dan sebagainya. Apatah lagi orang Melayu yang dilihat ramai juga di antara mereka yang terasa apabila Kelantan dan Terengganu tidak lagi dikatakan menerima royalti minyak, AUKU yang dikatakan tak jadi dimansuhkan, hutang peneroka Felda yang sebelum ini diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak diteruskan, dan apa lagi dikatakan bahawa apabila QPEX menzahirkan rasa kecewa apabila kenaikan gaji penjawat awam tidak diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi di situ apa yang Prof ingin memberi respon tentang isu ini Prof? Silakan Prof. Ya, apa yang dinyatakan sebelum dari Zawi betul. Maknanya tak ada gula-gula kerana walaupun tahun ini adalah tahun pilihan raya negeri 6 negeri, tapi bukan pilihan raya umum. Tapi sebenarnya Zawi ada gula-gulanya, cuma tidak diterperincikan. Kemungkinan Datuk Seri Anwar tidak mahu memperincikan semasa ucapan bajet kerana ucapan itu hanyalah dasar sahaja. Sama contoh utama kenapa dia tidak perinci. Datuk Seri Anwar sebut inflasi kita 3.3%, tetapi inflasi makanan, bahan makanan adalah 5.8%. Maksudnya Datuk Seri Anwar berterus terang sebab 3.3% itu adalah kadar yang kecil, yang terbaik di dunia. Tetapi Datuk Seri Anwar tidak mahu berpura-pura dalam hal ini. Beliau sebut 5.8% inflasi makanan. Tapi masalahnya Datuk Seri Anwar tidak memperincikan bagaimana 5.8% itu nak diturunkan yang kurang lagi. Jadi itu maksud saya dalam ucapan dasar itu, Datuk Seri Anwar tidak memperincikan. Mungkin itu style dia. Berbeza dengan style menteri-menteri kewangan. Tapi sebenarnya ada gula-gula. Tapi sekarang lah Zawi, sebelum yang komen terakhir Presiden QPEX tadi nak naik gaji tadi, saya tak faham Presiden QPEX ni. Kalau minta naik gaji, maksudnya Presiden QPEX tu mahukan gaji itu dinaikkan. Tetapi bila Datuk Seri Anwar membalas bahawa tak boleh naik gaji kerana sebab 1, 2, 3, 4, Presiden QPEX bersetuju. Sepatutnya bersetuju dalam tidak bersetuju. Kalau macam itu, baik tak payah minta terus. Kalau bersetuju. Jadi ini yang dikatakan, kalau kita nak minta tu, kena ada hujah-hujahnya kenapa. Kalau kita lihat Zawi, di UK umpamanya mereka protes.
tak pergi kerja untuk naik gaji. Tapi di Malaysia ni kira baik lagi lah. Jadi Baik lagi itu kita saya ni. keluar sedikit Azami. Kalau kita tadi salah satu yang saya sebut dekat Prof adalah tentang hutang peneroka Felda yang dikatakan tidak diteruskan untuk dibayar, untuk dihapuskan. Prof, kalau kita lihat dekat situ, mulalah dimainkan sentimen Melayu ataupun perkauman di situ, dan dilihat juga apabila sentimen ini dimainkan, maka sokongan ataupun adakah ia memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan perpaduan yang dilihat memang tidak sampai lagi 100 hari pentadbiran mereka. Jika saya mengambil kira daripada tarikh mengangkat sumpah timbalan menteri setiap kementerian, iaitu pada 10 Disember. Jadi belum sampai 100 hari. Jadi di situ apabila sentimen Melayu dimainkan, adakah ia memberi kesan Prof kepada kerajaan hari ini? Ya, dia akan memberi kesan, terutama sekali Zawi sebut tadi, kes tidak mahu hapuskan hutang Felda, tapi ada dalil-dalilnya yang diberikan oleh menteri yang berkenaan. Sama juga dalil yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar kenapa gaji penjawat awam tak boleh dinaikkan. Ada logik tu, memang ada logiknya. Dan saya bukan nak mengata Presiden KUPEC tadi, tapi Presiden KUPEC saya pun itu maksudnya dalil-dalil. Sama juga dengan pelupusan hutang Felda. Ada dalil-dalilnya untuk membantu Felda dan seterusnya untuk membantu peneroka. Tapi isu yang lebih berat tentang sokongan Melayu ni, sentimen Melayu dimainkan adalah tentang lapangan terbang Kulim. Bila dibatalkan, tetapi dalam masa yang sama, lapangan terbang Pulau Pinang dinaik taraf, isu ni dimainkan oleh kerana Kedah adalah di bawah tadbir PAS dan Pulau Pinang adalah di bawah tadbir DAP. Maksudnya bukan saja isu bangsa dimainkan, tetapi isu agama juga dimainkan. Ini yang saya rasa risau sikit. Seperti mana pelubusan hutang Felda tak dapat dilaksanakan, seperti mana gaji pejabat awam tak dapat dinaikkan, kenapa lapangan terbang Kulim itu tidak dapat dibangunkan, dibatalkan, ada dalil-dalilnya. Tapi bila dicampur adukkan, ini yang bahayanya Zahwi. Kerana perkara ini sepatutnya tidak dijadikan isu faktor agama, isu PAS lawan DAP, kerajaan perpaduan tak utamakan Melayu. Bagi saya itu bukan. Tapi satu perkara yang bagus Azawi, Menteri Besar Kedah Datuk Sanusi akan berjumpa, memberi penerangan pada Perdana Menteri. Jadi kita tengok apa akan jadi sepanjang. Mungkin juga tentang isu itulah Prof, kalau kita lihat mungkin itulah yang mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa bajet 2023 ini dilihat meminggirkan negeri-negeri Melayu dan mengutamakan negeri-negeri DAP. Dilihat tidak ada di situ apabila diiktiraf sedemikian. Tetapi mungkin ada di antara di luar sana yang ada justifikasinya sendiri Prof. Kalau kita lihat dekat sini. Tetapi apa yang saya dapatlah, bukti yang jelas di sini adalah apabila negeri Kedah mendapat 512 juta peruntukan, Terengganu 411 juta, Kelantan 351 juta, tetapi negeri DAP hanya mendapat 330 juta. Jadi kalau lihat di sini, di mana justifikasinya dakwaan yang mengatakan bahawa ketidakadilan berlaku itu? Prof rasa keadilan yang disebutkan itu sebenarnya berdasarkan apa? Kalau saya berikan bukti tadi adalah tentang jumlah peruntukan, tetapi apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak adil itu Prof? Kalau mereka itu mengatakan tidak adil, saya juga boleh mengatakan tidak adil juga. Kerana disebutkan secara terperinci, Sabah dapat 6.5 bilion untuk pembangunan, Sarawak mendapat 5.6 bilion untuk pembangunan, tapi di negeri-negeri tak disebut. Masalahnya Zawi adalah bajet kita bukan, peruntukan itu tidak diberikan kepada negeri, tidak. Ianya dibagi kepada kementerian. Jadi 411 juta untuk Terengganu umpamanya adalah kalau campur-campur kementerian ini, kementerian itu, yang mendapatnya dikatakan itu Terengganu dapatnya. Jadi dalam bajet kita tak boleh memfokus kepada negeri. Dan kita tak boleh kecil hati. Kerana itu bukan fokus bajet kita. Fokus bajet adalah bajet diberi kepada kementerian. Kerana dasar itu dibuat oleh kementerian. Jadi tak adil lah kalau kita bandingkan Pulau Pinang negeri DAP, Kedah negeri PAS. Walaupun Kedah mendapat banyak peruntukan, tapi bagi saya tak adil untuk membandingkan. Nanti orang DAP kata kami dia anak tirikan pula. Tapi hakikatnya kalau kita campur-campur semua, Kedah, Kelantan, Terengganu mendapat lebih banyak daripada DAP. Cuma ini dikatakan sentimen politik, permainan percaturan politik.
Baik, bercakap tentang adil ni Prof kan, kalau kita lihat persoalan yang timbul di minda rakyat adalah adilkah penilaian yang diberikan kepada kerajaan perpaduan secara negatif, sedangkan pentadbiran ini tidak sampai lagi 100 hari. Saya bercakap ini adalah tentang kajian yang dibuat oleh O2. Saya yakin Prof juga tahu, dan juga beberapa media yang mengundang persoalan validity ataupun kesahan dan juga reliability, iaitu kebolehpercayaan, di mana dikatakan bahawa kajian itu menggunakan metodologi yang tidak tepat ataupun salah, di mana dikatakan bahawa korespondennya yang tidak secara rawak, malah ada keseimbangan jantina juga tidak wujud dan menghasilkan keputusan negatif yang mengatakan bahawa kalau kita disimpulkan daripada apa yang diterangkan di situ, mengatakan seolah-olah kerajaan ini gagal. Kalau Prof dia adakah merasakan bagaimana? Sebab kalau ikutkan belum sampai 100 hari pun. Kita tolak belum sampai 100 hari, tapi kajian itu kita tak boleh panggil kajian. Itu hanyalah tinjauan pendapat. Dan dilakukan dengan bantuan media-media. Dan media ini tidak menyambut responden, tapi responden menyambut media. Dan lazimnya orang yang dalam membaca media-media ini, mereka mempunyai pemikiran ideologi yang tertentu. Dan kalau kita lihat setiap keputusan, dia ada satu outlier. Outlier ni maksudnya dia tersisih daripada yang lain. Outlier ni adalah Melayu Semenanjung. Dia semua negatif. Apa saja dia negatif. Jadi ini menunjukkan satu benda ada yang tak kena ni. Kalau kita bandingkan dengan keputusan responden China, India, Bumiputera Sabah Sarawak dan bukan Bumiputera Sabah Sarawak, mereka semuanya dikatakan positif. Tapi yang Melayu Semenanjung ni negatif. Jadi kita nampak memang betul tinjauan pendapat ini dari segi pemilihan responden memang tak betul lah. Sebab mereka bukan pilih responden. Responden yang memilih untuk menjadi responden. Jadi terdapat bias. Tapi dalam hal ini kita jangan bagi pemberat yang begitu berat lah terhadap tinjauan pendapat. Kerana ia hanyalah tinjauan pendapat. Bagi saya ada outlier ini ataupun anomali dalam tinjauan pendapat ini. Baik, respon terakhir daripada Prof. Kalau kita lihat kebetulan bajet 2023 ini dibentangkan sejurus kerajaan baru dibentuk ya Prof. Jadi orang kata apa, kelebihan bagi pihak pembangkang untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kerajaan perpaduan melalui sentimen rakyat yang digunakan berdasarkan kepada pembentangan bajet itu. Jadi Prof rasa adakah bahagian JCOM ataupun komunikasi perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk mewawarkan kepada rakyat justifikasi-justifikasi yang dibuat kerajaan? Sebab saya yakin Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukanlah jenis Perdana Menteri yang suka dipuji. Dia bukan gila populariti dengan peruntukan-peruntukan yang menggembirakan sehingga menjerat negara dengan hutang negara yang banyak dan sebagainya. Jadi persoalan di sini sekali lagi saya ulangi peranan komunikasi ataupun JCOM itu sendiri. Prof, silakan. Ya betul. Betul tu Zawi, bahawa perincian bajet itu perlu dinyatakan, justifikasinya perlu diwar-warkan oleh JCOM ataupun saya sebut sendirilah kawan baik saya, pengarah JCOM Datuk Agus perlu menjelaskan. Semalam ataupun hari ini Ketua Pembangkang menyatakan dengan kenaikan cukai kepada barang-barang mewah itu, dia akan dikatakan menawarkan hati untuk dikatakan pelancong datang untuk melancong. Tapi bagi saya ambil contoh mudahlah Singapura. Kalau dolar mereka 3 kali lebih kuat daripada ringgit Malaysia, bagi saya naik 10%, 20% pun tak ada masalah situ. Jadi ini dia katakan JCOM itu sendiri ataupun pengarah JCOM itu sendiri perlu menyediakan beliau sendiri dalam media. Kalau media panggil datang ataupun Next TV panggil ke, Next Step panggil ke, kena pergi juga terangkan apakah justifikasi kerana perincian memang betul. Perincian dalam ucapan bajet tidak dinyatakan secara terperinci. Terutama sekali apakah bahagian untuk Melayu dan Bumiputera memang sengaja tidak dinyatakan secara terperinci. Jadi untuk menjawab soalan tadilah, memang itu adalah tugas JCOM. Jadi Prof, secara peribadi Prof, sebagai seorang penganalisis politik, seorang yang sentiasa memberikan pendapat di media-media utama, pendapat Prof, adakah pandangan Prof sendiri, adakah bajet 2023 ini benar jika didakwa sebagai inklusif dan juga madani untuk rakyat Malaysia, Prof? Ya, saya campur satu lagi, bukan saja madani, bukan saja inklusif, tetapi yang paling penting adalah pragmatik. Datuk Seri Anwar tahu
kekangan-kekangan ekonomi. Malah mukadimah pun 1, 2, 3, 4, 5 dinyatakan ini kekangannya. Jadi betul, inklusif, madani, saya campur lagi pragmatik. So, Baik, terima kasih Prof untuk masa yang Prof berikan untuk respon kita pada minggu ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi para penonton, kita bersama dengan Profesor Dr. Azmi Hassan, Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe kami di Next Step TV. Teruskan setia bersama kami di Next Step Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam, kita jumpa lagi.